Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan topik yang akan kita bincangkan memanglah merupakan topik yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia. Belanjawan 2021, agenda ekonomi untuk rakyat. Kita ada tetamu yang cukup istimewa menemani saya di studio untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ekonomi. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah. Saya tahu Datuk Seri sibuk sebenarnya, tapi apapun terima kasih kerana sudi juga. Terima kasih banyak jemput. Okey, kita nak bercakap beberapa isu yang dikira menarik bila kita sentuh tentang belanjawan 2021, dan itu jugalah sebenarnya yang sedang mendapat perhatian rakyat Malaysia ketika ini. Tetapi sebelum kita sentuh tentang belanjawan 2021 ini, kita nak dapatkan jugalah pandangan peribadi daripada Datuk Seri sendiri berkaitan dengan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat yang baru sekarang ini. Dan apakah pada jangkaan Datuk Seri mungkin akan ada sesuatu yang menarik menyumbang ke arah hubungan multilateral Malaysia dan US, terutamanya dari aspek ataupun sektor perdagangan secara keseluruhannya. Terutamanya Amerika ni negara yang paling besar di segi ekonominya, kira-kira 20% daripada ekonomi dunia datang pada Amerika Syarikat. Yang merupakan kuasa tentera yang paling besar setakat ini. Pokoknya negara paling berkuasa lah. Jadi kemenangan Joe Biden ni umumnya diterima baik oleh seluruh dunia lah. Kita harap beliau akan bawa perubahan. Umpamanya sebelum ini kita di ASEAN ni rasa terpinggir sikit lah. Ya. Kenapa? Kerana kita lihat mungkin Presiden sebelum ini tak berapa beri perhatian kepada Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Jadi harapan saya pertama ialah Presiden baru ini memberi perhatian kepada kita di ASEAN. Kerana ASEAN ini satu kawasan yang cukup dinamik. Yang keduanya, kita harap perdagangan dunia akan lebih rancak. Kita harap tidak ada sekatan-sekatan yang dikenakan terhadap barangan daripada Malaysia dan negara-negara lain. Dan kita harap umumnya ketegangan akan berkurangan lah. Sama ada ketegangan ekonomi, ketegangan perdagangan, ketegangan politik, itu harapan kita. Jadi kita menaruh harapan yang tinggi dan mudah-mudahan hubungan negara Malaysia dengan Amerika Syarikat akan bertambah baik selepas ini, insyaAllah. Okey. Saya suka bila Datuk gunakan istilah menaruh harapan. Sebenarnya rakyat Malaysia juga sebelum ini menaruh harapan yang cukup tinggi sebelum pembentangan belanjawan 2021, dan apabila belanjawan 2021 dibentangkan di Parlimen hari Jumaat lalu, mungkin pelbagai reaksi telah pun tunjukkan oleh rakyat Malaysia. Ada yang menerimanya dengan begitu gembira, ada juga yang mungkin merasa tidak begitu berpuas hati dan sebagainya. Tetapi pandangan Datuk sendirilah, sesuatu yang selalunya menjadi persoalan ialah belanjawan kadang-kadang kelihatan begitu cantik di atas kertas, telah pun dibentangkan dan mungkin akan diluluskan, tetapi dari segi pelaksanaannya nanti itu, harapan mereka apakah apa yang dirancang dalam belanjawan 2021 itu betul-betul akan sampai kepada target yang dikehendaki. Yang penting sekali kita menghadapi keadaan yang paling mencabar. Betul. Seperti mana kata Yang Berhormat Menteri Kewangan, belanjawan yang terpenting yang pernah kita bentangkan. COVID ini memberikan tekanan kepada kita, cabaran di sudut kesihatan dan juga ekonomi. Jadi persekitarannya cukup luar biasa. Jadi harapan rakyat adalah supaya diringankan beban mereka. Dua perkara yang penting bagi rakyat lah. Yang pertama pekerjaan, yang mana sama ada kerjaan kerajaan dan swasta. Yang keduanya ialah kalau berniaga, peluang-peluang perniagaan. Sama ada besar peniaga besar ataupun PKS, Makcikiah. Jadi ini dua perkara penting. Jadi apabila pengangguran bertambah satu ketika 53%, 825,000 yang menganggur. PKS satu masa bila PKP, umpamanya sekarang pun ada PKP B ini, yang sekarang dilanjutkan lagi sebulan lagi. Jadi ini kita, yang kebimbangan kita ialah akan ada kesan psikologikal lah. Orang tak keluar. Walaupun sektor ekonomi dibuka pada peringkat awal bulan 3, bulan 4 mula kita PKP ni, tidak ada satu masa 2-3 minggu tidak ada sektor ekonomi peringkat awal dibenarkan beroperasi. Lepas tu sektor yang esensial, yang penting, akhir sekali kita buka semualah. Sekarang ini alhamdulillah dibuka semua. Jadi harapan rakyat dua lah. Yang pertama, diwujudkan peluang pekerjaan yang lebih. Kalau kita bekerja sendiri umpamanya, kita juga mahu peluang-peluang perniagaan lah. Jadi kalau yang bekerja majikan, harapan ialah supaya peluang pekerjaan itu dapat
dipertahankan. Kalau kerja sebagai seorang peniaga, harapannya ekonomi dibuka, ada kerancakan, ya, PKS umpamanya. Jadi belanjawan kali ini memanglah dinanti-nantikan, ya. Isunya sekarang pelaksanaan dah dibentangkan, insya-Allah dibahas di parlimen besok dan kita mendoakan ia akan lulus. Pelaksanaannya insya-Allah kita yakin ia dapat laksana dengan baik. Ya, semua jentera kerajaan, pegawai kerajaan di Malaysia ni cekap, ya. Ada sikit sebanyak itu biasalah. Tapi umumnya kita rasa tidak ada masalah. Yang pertama, kita ada dua jenis perbelanjaan. Yang pertama ialah perbelanjaan mengurus, yang kedua perbelanjaan pembangunan. Jadi mengurus ni tidak ada masalah. Nak bayar gaji tak ada masalah. Cumanya ada juga, ya, mungkin kita kena perhatikan di segi keberkesanannya, bantuan-bantuan yang diberikan, ya, di bawah beberapa keputusan oleh kerajaan untuk menambahkan bantuan, umpamanya Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun OKU yang tak berupaya, umpamanya, ya, dinaikkan allowance mereka. Jadi tak ada masalah dari segi pelaksanaan, kita tak ada masalah. Yang mungkin timbul sedikit ialah perbelanjaan pembangunan, ya. Kerana ini melibatkan tanah, melibatkan kontrak, ya, bayaran dan lain-lain. Jadi kita telah belajar, ya, daripada pengalaman lalu dan kita yakin bahawa ia dapat laksanakan dengan baik. Cumanya yang dibimbang oleh rakyat, bila nak dapat ni? Bila nak dapat ni? Kerajaan sudah mengumumkan, lepas ni panggil BPR, ya, Bantuan Prihatin Rakyat, ya. Dulu BPN, National N tu, sekarang R tu Rakyat, ya. Jadi dah diumumkan bila nak dapat dan umumnya tidak ada masalah. Cumanya yang tercicir lah, itu kalau dari segi pelaksanaan, umpamanya apabila diumumkan tentang geran prihatin, ya, untuk PKS RM3,000, ya, kita nak syaratnya berdaftar. Ada SSM ke dengan PBT ke, setengah tu dah 30 tahun berniaga tak daftar apa. Jadi apabila dilancarkan kita prihatin sebelum bajet ni, ya, sebelum bajet yang dibentangkan 6 November, ada package 10 bilion semuanya, kita prihatin, ada lagi peruntukan untuk membolehkan yang terpinggir ni, 600 juta diperuntukkan oleh kerajaan. Itu di luar bajet lah, sudah pun diumumkan. Jadi maknanya isu utama sekarang ni ialah untuk pastikan bahawa yang kita nak bantu itu, ya, benar-benar dapat bantuan, ya. Macam BPN ataupun BPR ini, kalau di Sabah Sarawak, ya, ada setengah tu melalui cash kerana bank tidak ada, ya. Jadi sebab kita dah belajar banyak, adalah sikit sebanyak yang kadang-kadang yang tertinggal, tetapi ada proses rayuan, ya. Dan rayuan ini banyak juga yang diterima, ya. Jadi saya harap, ya, rakyat Malaysia jangan risau, bila kerajaan buat keputusan untuk membuat sesuatu atau ambil tindakan untuk bantu rakyat, maka insya-Allah kita akan tunaikan janji tersebut, ya. Jadi itulah, ya, yang telah dijamin oleh kerajaan dan kalau ada isu-isu tu kita boleh buat rayuan dan kerajaan sudah pasti akan menimbangkannya. Okey. Antara isu yang mendapat perhatian ramai ialah tentang apa yang Datuk Seri sebut sepintas lalu tadi, iaitu tentang isu pengangguran, tentang mereka yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa dalam belanjawan 2021 ini ada perancangan yang dibuat oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk memberi ruang dan juga peluang kepada mereka yang mungkin hilang pekerjaan, yang mungkin masih menganggur dan sebagainya, mungkin akan mendapat sesuatu yang cukup baik melalui belanjawan 2021 ini. Perancangan yang kerja ni dia banyak tahap lah. Satu, pengangguran yang diukur oleh Jabatan Perangkaan lah. Itu sesiapa yang ada kerja dalam minggu sebelumnya sekurang 1 jam, dianggap ada pekerjaan, ya. Itu definisinya, ya. Jadi ada juga yang apa dia, ada kerja tapi tak ada gaji, ada separuh gaji, ya. Ada potong gaji mungkin 10%. Satu lagi ialah fenomena dipanggil underemployment. Kerja, dia nak kerja banyak tapi tak cukup, ya. Kata dia nak kerja 40 jam, dapat 20 jam. Jadi ini fenomenon, ya. Satu lagi pekerjaan ialah berkaitan dengan pengangguran di kalangan anak muda lah. Satu masa dahulu, umpamanya tahun lepas 95%, kira-kira 240,000 lah anak muda, ya, youth, ya, golongan muda yang menganggur. Sekarang ini kira-kira 330,000, meningkat kira-kira 80,000, hampir 14%. Jadi inilah
berapa dimensi ya, mana pekerjaan itu penting ya, dan ada setengah tu mungkin menganggur terus, dan kerajaan perkeso ada dipanggil insurans. Sekarang ni kira 100,000 sudah pun mendapat insurans ni, maknanya diberhenti kerja. Kalau dia sumbangan perkeso dapat sedikit bantuan dari kerajaan. Dalam konteks ini pekerjaan ni salah satu perkara yang penting adalah mempertahankan pekerjaan, dan kita juga dalam konteks masa depan nak wujudkan peluang pekerjaan, ditubuhkan satu majlis pekerjaan negara difungsikan Perdana Menteri. Tujuannya ialah untuk pastikan kita wujudkan peluang pekerjaan baru. Mana-mana pun kalau kita sebagai ketua keluarga ya, kita nak pastikan kita ada kerja. Saya nak beri gambaran lah betapa pentingnya perkara ini ya. Yang pertama, kita bagi bantuan secara tunai. Yang keduanya, kerajaan juga bantu majikan-majikan untuk membolehkan mereka melindungi pekerja dalam program dipanggil kalau singkatannya PSU, program subsidi upah. Dah ada 3 dah. Yang peringkat pertamanya ialah 15.3 bilion ya. Yang kedua di bawah kita prihatin 24 bilion. Terkini dalam belanjawan diumumkan lagi. Disambung lagi program subsidi upah ni 3 bulan lagi, melibatkan 1.5 bilion. Jadi campur 3 ni 18.2 bilion ringgit ya. Kalau sebelum ini melalui program ini kita sudah memberi subsidi. Maknanya kita bagi subsidi kepada majikan ya. RM600 ya. Gajinya 4,000 ke bawah. Manakala gaji 3,000, kerajaan bagi 600, majikan bayar 2,400 ya. Itu maksudnya program subsidi upah. Jadi 18.2 bilion, angka yang cukup besar. Ini melambangkan betapa prihatinnya kerajaan kepada isu pekerjaan. Dan kalau kita lihat kepada program yang sudah pun berjalan ni, kira-kira 2.7 juta pekerja sudah mendapat faedah. Jadi mungkin kalau tanpa bantuan subsidi upah ini, mungkin yang 2.7 juta itu mungkin akan ada cabaran. Mungkin setengah tu kena berhenti kerja. Tapi dengan ada subsidi ini, maka mula-mulanya 6 bulan, disambung 3 bulan. Dalam bajet ditambah lagi 3 bulan ya. Maknanya mana-mana yang layak itu boleh pon. Jadi pekerjaan ini satu perkara melibatkan maruah kita. Ya, kita ketua keluarga. Ya, kita ada isteri, ada anak untuk menyara hidup mereka. Jadi kerja ni penting. Ya, itu sebabnya kerajaan beri perhatian cukup serius. Ya, yang pertama ialah kesihatan. Ya. Yang kedua ialah perlunya setengah-setengah pihak perlukan bantuan wang tunai. Yang tiganya kita bagi kepada khususnya kepada majikan di bawah program subsidi upah untuk pastikan ya pekerja-pekerja dapat terus bekerja. Ya. Okey, saya juga nak dapat pandangan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri sendirilah. Ini pun sesuatu yang menarik bila kita lihat Belanjawan 2021 ini. Penekanan yang diberikan oleh kerajaan ke arah untuk membangunkan ataupun mengembangkan atau memperhebatkan lagi apa yang disebut sebagai ekonomi domestik itu sendiri. Apa pentingnya sebenarnya yang mungkin tidak diketahui oleh rakyat bahawa ekonomi domestik itu harus dikembangkan, diberi satu dimensi yang lebih berkesan sebenarnya. Ekonomi ini domestik bermakna punca-punca pertumbuhan dalam negeri. Tapi Malaysia ni kita sebuah negara terbuka. Kita bergantung ekspor tu luar negeri lah. Pelancongan itu pun luar negeri. Pelajar-pelajar yang belajar dalam negara kita itu pun luar negeri. Ya. Umum begitulah. Ini maknanya yang pelaburan ya itu luar negara, ekspor luar negara, pelancongan luar negara. Yang pelajar-pelajar luar negara, APTES luar negara. Jadi Malaysia ni banyak bergantung luar negara. Apabila sempadan kita ditutup ya, pergi ke lapangan terbang lengang ya, penerbangan terbang sikit sangat kalau ada pun ya, penerbangan dalam negara pun banyak terencat, banyak terjejas kan. Jadi bila sempadan ditutup, Singapura dengan Johor umpamanya, Thailand dengan Bukit Kayu Hitam, ataupun Sarawak dan Sabah dengan Kalimantan umpamanya, maka ini memberi kesan pada ekonomi negara kita. Maka itu kita harus cari jalan nak menggerakkan ekonomi dalam negeri ya. Satu ialah kalau umpamanya pelancongan. Kita buat anggaran rakyat Malaysia yang belanja luar negara ni kira-kira 50 bilion. Ya, kita tarik pelancong. Orang Malaysia pergi melawat ke Jepun, Korea, pergi ke Bali dan lain-lain, itu 50 bilion. Jadi wang yang dulu dia belanja luar negara tu ada dalam negara. Jadi itu sebabnya Kementerian Pelancongan dan kerajaan menggalakkan pelancongan dalam negeri. Ya. Di Malaysia ni banyak
Kalau saya dari Kelantan umpamanya, ya, ada tempat saya jeli pun ada kawasan-kawasan yang ramai pelancong. Ya, kalau pulau-pulau, ya, pulau perhentian ke Pangkor ke umpamanya, ya. Dan banyak sekarang ni kita dapati bahawa boleh dikatakan ada boom lah dalam domestic tourism ini. Maka ini salah satu daripada kaedah yang kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi negara, potensi cukup besar. Dan satu lagi ialah domestic consumption ni, perbelanjaan penggunaan lalu pengguna, ya. Yang ini yang bermasalah sedikit. Lalu kenapa ramai tak ada kerja ni, maka jangan belanja di gerai-gerai ke di shopping mall, berkurangan lah. Yang nasib baik alhamdulillah sekarang ni kerajaan yang bekerja kerajaan 1.6 juta masih ada kerja. Yang pencen 900,000 pun masih ada kerja. Yang kerja dengan GSC pun 400,000 mungkin ada kerja. Jadi sampai 6 juta 900,000, ya. Jadi itu jadi 2.5 juta campur 400,000, 2.9 juta umumnya masih bekerja. Jadi consumption ini, penggunaan ini banyak datang daripada mereka ni. Dan juga alhamdulillah banyak kilang-kilang di Pulau Pinang ke Selangor, Johor, ya, masih lagi beroperasi. Jadi beroperasi, mereka ada gaji dan mereka berbelanja. Jadi maksud kita nak galakkan perbelanjaan dalam negara ini, termasuklah untuk pelancongan dan lain-lain. Dengan itu boleh menggerakkan. Tapi apapun, antara sebab kenapa ekonomi negara kita terjejas teruk ini adalah kerana sempadan ditutup. Kerana sektor pelancongan, ya, selalu ditekankan oleh pemimpin kita lah, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan semua. Ya, kita semua tahu bahawa pelancongan ni, walaupun kita nampak ni, ialah mungkin kita tak sedar lah. Melalui teksi pun pelancongan, restoran pelancongan, bas pelancongan, hotel pelancongan, ya. Di pulau tour guide, ya, pemandu pelancongan, homestay pelancongan. Jadi sektor cukup besar, cukup penting. Sektor ini, ya, daripada luar negara ni, ya, kita dapat pelancong, ya, sebelum tahun lepas kira-kira 27-28 juta ini. Mana ini berapa ratus ribu tahun ni. Ya, yang tahun ni, yang nasib baiklah kita ada bulan 1, bulan 2, ya. Tapi bulan 4, 5 tak banyaklah. Jadi maknanya yang kita nak pastikan hari ini ialah kita nak pastikan ekonomi kita terus bergerak, ya. Dan itu sebabnya kita sedang berusaha, ya, langkah-langkah yang diambil kerajaan dalam prihatin ke penjana, kita prihatin dan belanjawan ialah yang pertama untuk mempertahankan ekonomi negara kita, melindungi pekerjaan, ya. Dan kalau kita tengok 3 matlamat, kesejahteraan rakyat, yang kedua kelangsungan perniagaan, yang ketiga ketahanan ekonomi. Kita nak bina ketahanan ekonomi kita supaya tahun depan, ya, kita mampu, apabila tiba masanya, kita mampu berkembang semula ekonomi negara kita ni. Okey, Datuk Seri, kita akan sambung lagi, tapi kita akan berehat dulu hanya buat seketika. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami, Ruang Bicara, yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara di Bernama TV. Masih lagi bercakap tentang belanjawan 2021, agenda ekonomi untuk rakyat. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga haluan ekonomi. Baik, untuk mencairkan apa yang letakkan dalam belanjawan 2021 itu, kerjasama dari semua pihak sebenarnya amat diperlukan, dan sektor swasta dan juga JLC seharusnya juga memainkan peranan yang cukup efektif dalam usaha untuk mencairkan apa yang dirancangkan dalam belanjawan 2021. Komen daripada Datuk Seri. Umumnya dalam negara ini ada beberapa pelakon lah, aktor atau players, pemain lah. Yang pertama kerajaan, yang kedua swasta, yang ketiga badan-badan bukan kerajaan lah. Ini antara. Dan kerajaan, selain daripada kerajaan, kita ada kerajaan pusat, kerajaan negeri, kita ada juga syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, ya. GLC, Khazanah, Petronas, Telekom, TNB. Kita ada tak salah 30 lah kira dalam kumpulan ini. Jadi kita kali ini, ya, kerajaan mengembalikan daripada GSC ini sumbangan ialah sumbangan dari segi, maknanya yang nak belanja ni, yang nak menggerakkan ekonomi negara kita, ya sudah pasti kerajaan yang terpenting. Kerajaan bukan saja kerajaan pusat, negeri pun, setengah negeri yang besar.
Sarawak, Sabah, Johor besar, maknanya negeri-negeri pun perbelanjaan mereka boleh membantu menjana pertumbuhan ekonomi. Jadi yang pertama kerajaan pusat, kerajaan negeri, lepas tu syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, lepas tu swasta. Jadi saya nak bincang, nak terangkan tentang peranan GLC syarikat kerajaan dengan sektor swasta. Mula-mula sektor swasta. Swasta ni yang penting pelaburan lah. Pelaburan juga penggunaan, cakap tentang pelaburan. Jadi pelaburan ni apabila ekonomi dalam keadaan yang kurang menentu ini, maka agak sukar kalau kita bercakap dengan pelabur swasta dalam dan luar negara, maka untuk menggerakkan sektor ini sukar sedikit. Jadi itu sebabnya yang lebih senang bagi kita ialah kerana keadaan global. Ya, mana kita bukan negara kita, seluruh dunia ni, Amerika terkesan, India, Eropah terkesan, yang tak terkesan kalau tengok suku ketiga ni yang tumbuh hanya negara China yang besar. Dan tahun ni yang dapat pertumbuhan kadar positif negara China lah sahaja, lain semua kebanyakan negara. Maknanya kita negara Malaysia ni, kita juga selain daripada kerajaan nak supaya GLC mainkan peranan. GLC macam Petronas juga terkesan, Tenaga Nasional, Telekom, syarikat ini mainkan peranan besar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kalau Tenaga Nasional sudah pasti pembinaan atau pencapaian baru umpamanya. Kalau Telekom ada projek-projek untuk mendirikan tower-tower baru, Telekom tower baru, itu semua kita harap digerakkan. Ini akan diselaraskan oleh Kementerian Kewangan. Jadi dalam keadaan di mana sektor swasta ni peranannya berkurangan dah pada masa ini, khususnya pelaburan, maka inilah masanya untuk kerajaan mainkan peranan. Itu antara sebabnya kenapa kita ada defisit 6% tahun ini dan 5.4% tahun depan. Ini melambangkan bahawa kerajaan mencerdaskan lagi. Kerajaan mainkan peranan lebih besar. Tapi tak cukup dengan kerajaan. Kita nak pastikan GLC juga ambil peranan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Dan ini insya-Allah akan dilakukan oleh Kementerian Kewangan untuk menyelaraskannya, kerana kebanyakan GLC ini di bawah kawalan Kementerian Kewangan. Okey, masa yang semakin sempit, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi, Tok Sri. Ini pun menarik juga lah, isu Sabah dan Sarawak. Sabah mendapat berapa? 5 bilion peruntukan keseluruhannya. Sarawak 4 bilion. Ini dikatakan satu peruntukannya agak kecil, tapi hari ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Menteri Sarawak mengatakan mereka merasa sudah pun mencukupi apa yang diberikan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2021 ini. Tapi isu ini masih lagi dimainkan terutamanya di media sosial. Ini ada kaitan dengan MA 63 lah, Malaysia Agreement, dan umumnya kerajaan sudah pun bersetuju dan sudah pun ada majlis untuk menggerakkan beberapa perkara. Ada beberapa isu telah pun diselesaikan. Yang belum diselesaikan antara lain antara hal minyak. Saya nak cerita sedikitlah mengenai kita ada menteri khusus yang bertanggungjawab di Sabah Sarawak, Datuk Dr. Max Hong Kili. Sebagai contoh, beliau sudah maklum saya, beliau akan tubuhkan satu jawatan kuasa sosioekonomi Sabah Sarawak untuk melihat kedudukan khususnya mengenai kemiskinan. Kita tahu bahawa negeri Sabah Sarawak ni, khususnya negeri Sabah ni, kadar kemiskinan cukup tinggi, paling tinggi dalam Malaysia lah. Saya kata begitulah. Itu tak boleh kita lari. Jadi maknanya untuk tempoh RM12 ini, kita perlu melihat kepada isu kemiskinan ini dengan daripada kacamata yang berbeza pada dulu. Di mana kita kena cari strategi-strategi lebih berkesan. Macam mana nak menangani masalah kemiskinan di beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak dan seluruh negara lah. Jadi ini satu contoh lah. Yang disebut dalam pelajaran itu ialah termasuk juga projek-projek kemiskinan, tapi banyaknya projek infrastruktur, umpamanya Pen Borneo yang melibatkan Sabah dan Sarawak. Itu akan penting diteruskan lagi. Itu akan diteruskan. Isunya ialah kalau di Semenanjung ni dah ada semua dah highway, semua Kelantan pun dah mula ada highway, Terengganu dah ada highway, Perlis pun ada highway. Di Sabah Sarawak ni belum ada highway lagi. Jadi ini adalah Pen Borneo ni yang menghubungkan barat Sarawak itu sampailah ke hujung Sabah. Maka inilah projek yang penting yang akan membawa kepada kemajuan. Jadi harapan kita, kerana komunikasi ini, jalan raya ni besar sekali peranan. Kalau kita lihat mana-mana juga, bila ada jalan raya, kereta api, akan membuka peluang-peluang baru ekonomi. Jadi
untuk Sabah Sarawak ini kerajaan pusat insya-Allah akan beri perhatian yang lebih dalam tahun hadapan ini dan buktinya sudah pun ada satu kementerian menteri tugas khas untuk jaga Sabah Sarawak dan sudah pun dimulakan tugasnya dan saya di unit perancangan ekonomi antara perkara utama yang kita akan lihat ialah di sudut sosioekonomi untuk meningkatkan pendapatan rakyat Sabah Sarawak khususnya untuk menangani isu kemiskinan di Sabah khususnya. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Mustafa Mohamed. Macam saya katakanlah, Dr. Pah, tak cukup sebenarnya. InsyaAllah. Sengaja. Dan mungkin Datuk Seri boleh datang lagi bersama kami. Kerana banyak lagi yang saya nak sentuh sebenarnya bila bercakap tentang belanjawan 2021 ini. Tapi apapun, menarik juga lah apa yang disebut oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan insyaAllah seperti biasalah, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.